diiringi dengan perkataan kifayah, ya, yang diwajibkan kepada kumpulan, komuniti atau jamaah yang mana mereka mesti melakukannya. Jika tidak ada seorang pun yang melakukannya, semuanya dikira berdosa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fardu ain itu Allah Taala wajibkan kepada setiap orang, dan ia adalah berkaitan dengan maslahat, ya, maslahat individu, kebajikan individu. Jadi kalau individu itu tidak buat, makna maslahatnya tidak terlaksana, dia tidak dapat kebajikan, ya, rosak, habis. Kita nampak begitu. Macam kita kata kewajiban fardu, sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji dan sebagainya, itu merupakan fardu ain kepada orang-orang mukallaf. Dan kalau dia tidak buat benda itu, maslahat dirinya sendiri tak tercapai, ya, tidak tercapai, dan dia jadi rosak binasa. Tapi rosak apa? Nombor satu, rosak agama lah. Agama dia jadi rosak, jadi binasa. Orang yang mendirikan sembahyang mendirikan agama, orang yang meninggalkan sembahyang meruntuhkan agama. Cuma dia tak nampak rosak dia, binasa dia tu lagu mana dia tak nampak, pasal dalam agamanya. Jadi Allah Ta'ala jadikan itu yang merupakan perkara yang amat asas. Ibarat kata makan, ya, minum, yang asasi. Kalau tak makan mati, kalau tak minum mati. Bukan nak sedap-sedap, tapi mesti, ya. Orang B40 contohnya, dia nak cukup keperluan keluarganya, ya, baik makan, minum, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, kesihatan contohnya. Kalau tak cukup benda tu, dia akan jadi, mungkin akan mati atau sebagainya. Jadi mesti asasi. Macam pokok kita kata, kalau kena siram, kalau tak siram matilah dia. Jadi perkara fardu ain tu mesti kena buat. Kalau tak buat, agama kita jadi rosak, binasa. Dan Allah Ta'ala wajibkan tu untuk maslahat diri kita sendiri, untuk kebajikan kita juga, bukan orang lain. Masing-masing kena buat. Tak boleh nak wakil-wakil. Boleh wakil bagi zakat, kita tolong bagi, tapi duit kita lah juga, ya. Kita kirim ke orang. Jadi tujuannya kita keluar daripada kita. Itu fardu ain, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fardu kifayah tu kepada satu kelompok masyarakat, ya, kelompok jamaah, dia fardu juga, serupa fardunya, cuba kifayah, ya. Jadi kalau semua orang tak buat, semua jadi payah, ya tak? Dan Allah Ta'ala wajibkan juga fardu kifayah itu untuk maslahat mereka juga. Jadi mereka mesti mencapai maslahat tersebut, ya? Dan tanpa mencapai maslahat itu, kemudaratan akan timbul kepada mereka, ya? Mudarat tu akan timbul. Jadi kalau tak buat, mesti ada orang yang buat, ya. Kalau tak buat, maknanya matilah masyarakat tu, rosak, binasa masyarakat tersebut. Itu fardu kifayah. Tapi dia tidaklah semua orang buat, ya. Mungkin sebahagiannya buat, sudah cukup. Tapi kalau tak, orang yang buat tu tak elok, dia buat tak jadi, maka semuanya akan susah, semuanya akan payah, ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, dia kata, kebanyakan fardu-fardu kifayah itu menjadi fardu ain. Kebanyakan fardu kifayah bertukar menjadi fardu ain apabila seseorang itu telah dipertanggungjawabkan
untuk melakukannya, dia pun offer diri dia pula nak buat benda tu, ya. Maka dia nak offer, apatah lagi dia offer, dia minta jawatan tu, kerja itu, maka menjadilah ia fardu ain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sembahyang berjemaah ni fardu kifayah aja kan. Sembahyang berjemaah kira-kiranya lah. Kalau nak kata fardu ain bagus dah. Tapi dia sembahyang berjemaah tu fardu kifayah. Kita sembahyang dah berjemaah ni, tapi kawan tu dah jadi imam lah, ya. Dia jadi imam, dia dah dapat jawatan imam, ya dah. Dia duduk di depan, maka dia jadi imam, maka dia telah offer dirinya jawatan tu, maka jadi fardu ain lah kepadanya jadi imam sembahyang tu, ya tak? Adapun makmum yang 30 di belakang ni, kalau ada seorang terkeluar lari batalkan gitu gini, tak rosak sembahyang kan? Sembahyang masih berjalan lagi, no problem kan? 2 orang 3 orang. Tapi kalau tu imam ni yang membatalkannya, conggit lari, maka rosaklah semua sembahyang tadi. Maka dia mesti buat. Baik, jadi banyaklah benda-benda. Kalau sebut contoh lah kita katakan, ya, orang nak jadi Perdana Menteri lah kita kata, tu kita kata seorang je nak Perdana Menteri, tak supaya semua jadi Perdana Menteri. Seorang saja yang jadi Perdana Menteri, seorang je jadi Presiden, dan dia dah offer jadi Presiden, dia dah offer jadi Perdana Menteri, ya, atau sebagainya. Maka kerja tu sunat ke, fardu kifayah ke, fardu ain? Tujuannya ialah dikata melaksanakan perkara yang wajib. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Suatu kerja yang wajib, ya, kalau tak boleh dilaksanakan melainkan adanya satu alat, maka ia menjadi wajib. Mengadakan alat tu jadi wajib. Jadi kita nak negara aman, damai, tenteram, makmur, boleh melaksanakan undang-undang hukum Allah Azza wa Jalla, ya, itu maka mesti ada seorang ketua. Contohlah, mesti ada seorang ketua, ya. Kalau tak ada ketua, benda ni tak boleh buat. Tak ada negara, benda tu tak boleh buat. Mesti ada. Jadi mengadakan benda itu wajib. Maka orang yang jadi menteri, Perdana Menteri, Presiden atau sebagainya, maka dia menjadi fardu ain kepadanya. Ya, fardu ain kepadanya melaksanakan kerja tersebut dengan sebaik-baiknya. Itu dinamakan ihsan. Ihsan itu kamu menyembah Allah seperti kamu melihat Allah. Kalau kamu tak melihat Allah, Allah tengok kamu. Ya tak? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, itu adalah hadis, ya, hadis 40 sebut begitu. Jadi kerja kalau ibadat, dia kata, kalau ibadat mesti ada ihsan, ya. Ibadat mesti dibuat dengan ihsan, dengan sebaik-baiknya. Kalau sembahyang mesti ada cukup rukun, syarat, ya, sempurna. Tak cukup dengan tu lagi, dia buat dengan, sebab ihsan ni dengan sunat, dia buat yang sunat, apa ni, sunat yang ada dalam tu dilaksanakannya. Sunat-sunat hayat contohnya dia buat, ya, yang mana apa nama orang kata, yang dituntut sunat-sunat ab'ad dibuat juga, dibuat cantik-cantik dengan khusyuk dan tawadhu'. Maka khusyuk, tawadhu', pergerakan elok, hati
ikhlas, jujur, ingat, tadabbur apa yang dia baca, maka dia mencapai ihsan dalam ibadat. Ya, ibadatnya eloklah, cantiklah. Dia memang wajib ihsan tu, buat sebaik-baiknya. Maka kalau buat kerja macam balik kepada tadi saya contoh jadi Perdana Menteri ke Presiden ke, dia tak ada kena-mengena dengan pilihan raya, contoh je. Ya tak? Maka mesti orang itu dia buat dengan ihsan. Sebab kita sebut tadi maslahat. Maslahat tu kebajikan, kebaikan. Dan Islam wajibkan sesuatu itu kebanyakannya berkaitan dengan maslahat manusia juga. Untuk kepentingan manusia itu sendiri. Jadi kalau sembahyang tadi, dia buat sebaik-baiknya, maslahat tu dapat kepada dirinya, kepada diri dia sendiri. Orang lain tak dapat. Tuan-puan khusyuk sembahyang, tuan-tuan dah dapat. Saya tak dapat apa. Tuan-tuan baca elok-elok pun tuan-tuan yang dapat. Saya tak dapat apa. Baik. Maka itu dia dapat maslahat untuk fardu ain. Tapi untuk fardu kifayah, untuk fardu kifayah tadi maslahatnya bukan untuk dirinya juga, tapi untuk orang ramai. Maslahat tadi, ya, untuk orang ramai. Kalau dia buat elok, dia buat baik, kita semua dapat rasa ya. Rakyat semua dapat rasa lah. Dengan keadilan seorang raja, dengan kecekapan, kepandaian, kemahiran, dengan perancangannya yang bagus, maka rakyat dapat keamanan, ketenteraman, kemakmuran, keadilan dan sebagainya. Jadi ihsan dalam fardu kifayah tu, ya, ihsan dalam fardu kifayah yang tu kita katakan tadi, apabila ditentukan orang itu buat, dia bertukar menjadi fardu ain kepada dia. Kita tak jadi Perdana Menteri, tak jadi menteri, tak adalah dosa tu ya. Tapi kalau jadi orang yang dah dia nak apa, dia nak itu begini, maka dia mesti buat dengan ihsan. Sebab mudaratnya lebih besar kalau dia cuai. Kalau dia cuai, mudaratnya lebih besar daripada orang tadi sembahyang tak elok. Kalau orang tadi sembahyang tak elok, dia seorang lah tanggung. Dia masuk neraka pun dia seorang, tak ada libatkan kita. Tapi kalau kita kata dia buat fardu kifayah, tak buat elok-elok dan tak jadi kerja itu, maka dosanya jauh lebih besar daripada tak sembahyang. Ya tak? Bukan saya kata tak sembahyang tu tak sembahyang tanggung seorang. Ya tak? Tak sembahyang tanggung seorang. Tapi yang ni kalau dia mengabaikan, contohlah ada rasuah, ada kezaliman berlaku, penindasan berlaku. Orang sana tak makan, orang sini tak makan. Sedangkan contohnya gajinya besar, dia kerja sambil lewa, maka tentulah dosanya lebih besar daripada mengabaikan fardu ain. Tapi sebenarnya bukan kita kata dia ni fardu kifayah ni ringan. Jadi fardu kifayah itu telah bertukar menjadi fardu ain kepada dirinya. Tu dia kata innal wajibal kifaiyya kasiran ma yasiru ainian. Apabila seseorang itu dia kata iza kullifa bi muhimmatin aw mas'uliyatin asbaha hadzal amalul mukallafu bihi ainan. Jadi fi haqqihi, maka orang itu jadi merupakan fardu ain kepadanya. Itulah kita kata kerja-kerja tu jadi ibadat. Ya, jadi ibadat. Jadi seorang kita katakan
seorang presiden, ya, sembayang dah fardu ain kepada dia, dia mesti kena sembayang. Kalau dia tak sembayang, dia masuk berdosa, ya tak? Neraka kepadanya, dirinya seorang, kalau dia tak sembayang, ya tak? Tetapi kalau dia tidak melakukan kerjanya tadi, juga kerjanya telah menjadi fardu ain kepadanya. Kita tak boleh nak rampas, nak ambil kerja dia, ya tak? Sebab kerja tu dah tertentu untuk dirinya, ya, seorang je. Maka benda tu asalnya fardu kifayah, ya, untuk menegakkan agama Allah Ta'ala, untuk melaksanakan hukum, keadilan dan sebagainya. Maka dia telah offer, dia jadi fardu ain kepadanya. Maka dia mesti buat kerja dengan penuh ihsan. Dan dosanya, kalau tak buat dengan ihsan, kerja tu tak jadi, orang rakyat menderita 1 juta, 2 juta, 10 juta, 50 juta orang menderita. Maka dosa terpikul ke atasnya. Lagi berat lagi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah juga dengan perkara-perkara yang lain. Itu contoh je. Kalau imam tadi sembahyang, ya, dia dah tentukan fardu ain kepadanya. Lepas tu dia sembahyang jadi imam, dapat gaji. Jadi dia tengah sembahyang, dia terkentut. Dia tak beritahu orang pun. Dia senyap-senyap diterwihkan je, alah siapa tahu, dia kata. Ya tak? Siapa tahu. Atau tu imam baca khutbah, dia berhadas besar, tak mandi hadas besar. Siapa tahu? Ya tak? Siapa tahu kan? Orang tak tahu. Tapi dia buat dek je. Bukan orang tahu. Lantak lah. Baik. Satu masjid sembahyang jadi rosak. Kita sembahyang sah. Kita ni tak tahu apa benda. Kita tak tanggung apa. Tapi dia sembahyangnya satu dah tak sah. Ya tak? Sembahyang makmum yang rosak binasa tertanggung ke atas dirinya. Makmum tak tanggung apa. Itu besarnya, tuan-tuan. Fardu kifayah yang telah ditentukan kepada seorang untuk melakukannya. Ia merupakan satu amanah. Ya, jangan buat sambil lewa. Minta maaf lah. Kalau kita kata kerja tu imam pun banyak juga tu imam sambil lewa, ya tak? Dia dapat gaji, lepas tu dia minta maaf ya. Contoh je lah. Kadang-kadang dia pergi mengajar tempat lain tu, kerja imamnya tu, dia kata, mu tolong aku hari ni. Dia pergi ke tempat lain, dia mengajar, ya tak? Dia mengajar, dia tak bertugas sebagai imam. Tak patutlah macam tu, ya tak? Kerja tu dah fardu ain ke atas dirinya. Dia buat kerja lain, dia berniaga ke, pergi pasar ke, ya. Jadi dosa yang sangat besar kerana mengabaikan amanah. Kalau doktor kita katakan, ya dah, kita benar-benar reti pembedahan, apatah lagi bedah otak atau sebagainya contohnya, ya dah. Itu yang teruk, maka orang tertentu, ya, dia telah menunaikan fardu kifayah. Kerana kalau tanpa dia dalam tempat itu, kita semua teruk, ya dah. Kita sakit, tak ada orang ubat, ya. Ibarat orang tukang pergi mandi jenazah, fardu kifayah juga, ya dah. Dia seorang lah yang nak bagi mandi jenazah yang pandai. Lepas tu dia tidak melaksanakan dengan baik, sedangkan upahnya dia dah ambil lah, ya dah. Upahnya dia ambil, dia pun kata okey aku buat. Dia kata, maka dia buat kerja tak sempurna, dosa ke atas dirinya satu, dosa tak menyempurnakan satu jenazah. Tapi satu jenazah aja kata sempurna kan, taklah besar mana kan. Tapi kalau ramai jenazah tak sempurna, banyaklah lagi dosanya. Jadi maslahat itu semakin besar, maslahat tadi tercapai, maknanya fardu kifayah tu semakin besarlah pahala yang dia dapat. Ya tak? Tetapi kalau semakin besar
fardu kifayah tu tidak tercapai dan semakin ramai orang susah dan menderita, maka dosanya semakinlah besar lagi, tuan-tuan. Jadi ini perlu, dia kata, kita mencapai ihsan, dia kata maka dia kata dalam keadaan tertentu, dia kata innal wajibal ainiyya wal kifaiya fi darajatin wahidah min haisul wujub. Ya, fardu ain dengan fardu kifayah itu dia kata satu darjat dari segi wajib, dua-dua wajib. Tapi kita salah faham bila kita kata wajib, fardu kifayah je. Jadi meringan-ringankan fardu kifayah, kita al-ihmal, mencuaikan fardu-fardu kifayah yang berlaku hari ini macam-macam jenis lah, menyebabkan umat Islam hari ini dalam keadaan sukar, dalam keadaan payah. Negara-negara Islam menderita, bergantung kepada yang lain dan tidak sempurna. Maka wajib, perkara-perkara wajib tidak terlaksana kerana dia tidak ada, maka dosanya sangatlah besar, implikasinya. Maka kita tengoklah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka itu contoh, kita katakan, ya. Contohnya perkara fardu ain mereka dah lepas, ya, mereka dah buat. Kemudian fardu kifayah sebagai contoh dari aspek dakwah, ya, penyampaian Islam. Mereka telah menyampaikan Islam, ya, ke seluruh alam ini, ya dah. Negara-negara Islam semakin besar, semakin luas, semakin tersebar. Dia ada ilmu-ilmu seperti ulama-ulama dulu, ilmu fiqh, ilmu tauhid, berbagai bidang ilmu, ulama-ulama lahir, ijtihad, mujtahid mutlak dapat dilahirkan, ya, kerana mereka menunaikan fardu kifayah, ya. Jadi fardu kifayah contoh, kita kata fardu kifayah. Imam-imam dulu dia sembahyang, dia berzikir, dia bertasbih, dia sembahyang tahajud tengah-tengah malam. Tapi kesan daripada sembahyang tahajud, tasbih tengah malam tu memang bagus. Itu sunat, ya, sunat. Tetapi menulis kitab, mencatat hadis, ya dah. Al-Quran dicatat sampai kepada kita hari ini, yang kerja ulama-ulama dulu lah yang buat tu, ya tak? Sumbangan dia sampai kepada kita, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmizi, Syafi'i, Maliki, Hanafi, buat benda-benda yang macam tu semua tu. Yang tu pahalanya, kemanfaatannya, ya, dia punya maslahatnya jauh lebih besar daripada sembahyang tahajud, sembahyang tasbih tadi. Sebab kita boleh rasa, ya, orang ramai boleh rasa tu pahalanya lebih besar. Tapi kalau mereka tak buat, mereka tak buat kerja-kerja tu, maka Islam tak sampai kepada kita, dakwah tak sampai, ya. Yang tu dakwah tu fardu kifayah, maka mereka telah menjalankan fardu ain itu, ya. Fardu kifayah tu bertukar menjadi fardu ain kepada mereka, dan mereka telah melaksanakannya dengan baik. Maka kita hari ini, kita kata dakwah tak sampai, tapi tak sampai tak elok, ya, sampai tidak ihsan. Jadi orang tak tengok Islam itu indah, ya tak? Islam tu indah. Contoh kita kata dari segi keuangan, dari segi ekonomi, ya tak?
orang tak nampak Islam tu indah. Negara-negara Islam kuat rasuah. Ya tak? Kuat rasuah. Tu contohnya. Bukan negara kitanya, di negara Arab Saudi pun sikit-sikit cukai. Kita di lapangan terbang minta duit. Ya tak? Cukai, baksis. Naik bas pun dia kata baksis lagi kepada driver. Ui, sikit-sikit cukai. Sana sini rasuah. Gaji dah ada lah, tak cukup lagi, minta lagi. Di airport, kita punya visa tak selesai, lambat isi borang, bagi duit. Ya, kita tengoklah, minta maaf lah kalau tuan-tuan lalu dekat pergi ke Thailand tu, saya tengoklah orang lalu masuk itu gini. Ya. Macam-macam dia kata, isi itulah, isi ini, dah borang dah isi dah. Ya tak? Elok borang siapa? Dia kata tak pakai borang ni, kena isi borang lain. Lepas tu dia tolong isi, upah pula. Duit saja. Sekejap duit. Itu contohnya, ya. Mereka tidak melaksanakan tugas-tugas itu dengan baiknya. Jadi Islam, orang tak tengoklah Islam tu bagus. Lagu mana? Cantik macam mana? Dari segi pemerintahan, dari segi urus tadbir dan lain-lain lagi. Maka ini dia kata tidak ada ihsan. Maka dosanya sebenarnya, ya, lebih besar daripada dosa meninggalkan sembahyang. Ya. Dosa meninggalkan sembahyang. Dosa meninggalkan sembahyang dia tanggunglah sendiri. Pasal dia tak sembahyang. Ya. Ketua-ketua negara kalau tak sembahyang, dia punya pasal. Ya tak? Baik. Tapi kalau ketua-ketua negara menguruskan rakyat dengan cara yang tak baik, tidak memperdulikan fakir miskin, orang susah, orang menderita, ya. Kalau kata Umar Al-Khattab, kalau unta atau kuda jatuh pun dosa kepada dirinya, pasal jalan tak elok. Ya, lubang tak tutup, contohnya, ya. Maka dosa rakyat orang tadi, ya, maka dia kena menanggung kerana dia menimbulkan kesusahan, kepayahan. Tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, dia kata janganlah kita salah suka membeza-bezakan fardu ain dengan fardu kifayah dengan cara yang tak betul. Jadi akhirnya kita meringan-ringankan fardu kifayah, ya. Kekuatan ketenteraan itu fardu kifayah. Kalau tentera tak kuat, ya, apa kita kata, macam mana nak berjihad, macam mana nak mempertahankan sebuah negara. Itu kewajiban. Jadi yang wajibnya tu siapa nombor satunya? Tentulah menteri pertahanannya, tentulah menteri dalam negara itu, tentulah presidennya yang wajib melaksanakan, melakukan, mencapai darjat ihsan. Kerana dia telah pun memikul amanah tersebut. Baik, tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, dia akan berdosa. Disebutkan, kata ulama kita, inna kasratas salati was-saumi wat-tasbihi la syarafa laha. Gitu. Banyak sembahyang, banyak puasa dan banyak tasbih. Itu bagus. Tapi tak ada kemuliaan, tak ada nilai, tidak ada harga. Dia kata insyaghalat an furudil kifayati. Kalau dia dipertanggungjawabkan melaksanakan fardu kifayah, dia tu wajib buat fardu kifayah, tapi dia sibuk dengan sembahyang, puasa, tasbih. Ya tak? Minta maaf kata, ya. Kalau kita kata presiden, Perdana Menteri, kuat sembahyang, berzikir, tasbih, duduk di masjid, tapi pengurusan negara dibiarkan. Ya tak? Tak teratur.
Dia tak peduli. Dia duduk ke sembahyang. Orang puji, setengah orang puji, oh bagus sembahyang, bagus. Gini. Tapi sebenarnya sembahyang dia tu sudah tidak membawa makna. Ya, sebab dia telah mengabaikan satu fardu kifayah yang sudah jadi fardu ain kepadanya, bahkan fardu ain itu lebih besar dan lebih utama kerana keburukan dia punya bencana daripada pengabaian tersebut lebih besar daripada pengabaian sembahyangnya. Sepatutnya dia kata la syarafalah, sepatutnya bila orang ni sembahyang, berzikir, bertasbih, dia kata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang tu mencegah perkara keji dan perkara mungkar. Kita ni kalau kita sembahyang, kita buat sembahyang fardu sempurna, maka kerja fardu kita yang lain pun sempurna. Kerja fardu kita yang lain pun sempurna. Kalau kita buat fardu sunat-sunat, ya, sunat-sunat, sunat duha, sunat tasbih, sunat gitu-gini. Kalau kita buat benda-benda yang sunat ini dengan sempurna elok, maka benda-benda sunat yang lain-lain yang berkaitan dengan fardu kifayah atau sebagainya, maka ia sepatutnya lebih sempurna, ya, lebih sempurna, ya. Maka sebab itulah dia katakan orang yang orang yang dapat naungan arasy Allah Azza wa Jalla yang nombor satu ialah al-imamul adil, ya, seorang imam yang adil, ya. Imam yang adil tu dia nombor satu, duduk di bawah naungan arasy Allah Ta'ala, ya. Walaupun imam yang adil tu tak sempat sembahyang sunat, sembahyang tasbih, sembahyang duha, tapi dia bersifat adil, jaga rakyatnya dengan baik, jaga pemerintahannya, melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala yang difardukan dengan melaksanakan hukum-hukum, maka dia lebih afdal, doanya lebih mustajab, dan dia lebih hampir daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah orang-orang yang dikata was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, ya, orang-orang yang hampir dengan Allah Ta'ala, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, orang-orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang menghadapi cabaran yang besar, ya, orang-orang yang gunanya untuk orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak gunanya kepada orang lain. Dia banyak faedah. Ya dah. Kita ni contohnya lah, kita ni barangkali tuan-tuan kita sembahyang fardu, sembahyang sunat, kita berzikir, kita bertasbih, tapi kita duit tak banyak, ya dah. Orang sakit jantung nak minta bantuan anaknya bedah gitu gini, tak ada. Allah, aku tak ada duit, tak upayalah nak bagi kamu. Kau doakan. Boleh takat gitu je lah, ya. Tapi dia pergi kepada satu orang, ya, orang tu boleh bagi derma 1,000, 2,000, 5,000, ya, bantunya. Dia itulah menolong orang itu. Jadi kita yang berzikir tasbih ni tak upaya nak nolong, ya tak? Tak upaya nak nolong. Jadi hari ini negara kita, ya, umat hari ini ramai orang-orang yang susah-susah, ya tak? Kalau kita katakan jadi ulama bagus, ya tak? Tapi ulama berdoa je lah boleh kadang-kadang, tak boleh nak bagi duit, ya tak? Contoh, ya tak? Tapi kalau orang yang kuat agamanya, banyak hartanya, ya, dia boleh
menggunakan harta benda, wang ringgitnya untuk kebajikan fardu kifayah tersebut, maka dia lebih utama di sisi Allah Azza wa Jalla. Saya bukan kata meringan-ringankan sembahyang, ya, mesti kita utamakan. Jadi kita hari ini banyaknya dia jadi tak balance, ya tak? Jadi pakaian okey, ya tak? Dia punya gaya penampilan okey, gaya penampilan tak? Tapi dia sini perangai, perbuatan, hasil kerjanya tak bagus. Yang tu tak elok lah. Islam jadi Islam jadi tidak indah, Islam jadi tidak cantik kerana penampilannya. Tapi kalau takat dia aja tak apa lagi lah. Tapi kalau dia memegang amanah, dia memikul amanah, maka dia mesti, ya, melakukannya dengan cara yang ihsan, terbaik, seni, ya, menunjukkan hasil dan nilai yang amat baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, dia kata di sini, dia kata tadi, dia dia dipertanggungjawabkan melakukan fardu kifayah allati taqumul ummatu illa biha, yang mana umat ini sangat bergantung dengan dia. Ya, umat kita, umat Islam hari ini sangat bergantung dengan orang itu tadbir urusnya, bergantung dengan DO, ya tak? Bergantung dengan pegawai daerah DO, bergantung dengan menteri, ya, menteri keuangan, menteri itu ini dan lain-lain lagi, bergantung dengan pakar-pakar, sebagai contohnya, ya tak? Maka orang pakar-pakar ni kalau dia kena ada juga bentuk kebajikan. Tapi kalau semua cas, ya tak? Kena cas tinggi, semua khidmatnya tu kena bayar. Lepas tu dia pula mengambil peluang pula daripada kepakarannya itu untuk memonopoli, maka dosa besar lah. Ya, contohlah kita kata contoh, ya, bukan kita tuduh mana-mana, contoh je. Kita kata syarikat-syarikat, ada kerjaan bagi syarikat-syarikat tertentu buat fardu kifayah. Contohlah Tenaga Nasional ni syarikat lah kan, ya tak? Contohlah Tenaga Nasional tu syarikat, kerjanya bagi melaksanakan fardu kifayah. Apa benda? Bagi elektrik lah, ya kan, elektrik. Adakah dua tenaga nasional dalam Malaysia ni? Tak ada kan. Kita tak ada pilihan dah, ada satu tu je, ya. Tapi kalau telefon ni macam-macam dah, ya. Kalau dulu satu je, kalau telefon dah banyak. Kita tak mau yang ni, kita ambil yang ni, ni kita yang ni. Maka dengan sebab tu kita boleh pilih lah yang mana yang rendah kan. Kita ada pilihan. Tapi yang monopoli tak ada pilihan. Bekalan air contohnya monopoli kan, satu je. Kalau elektrik satu je. Baik, maka dia, ya, melaksanakan fardu kifayah. Dia je yang wajib boleh buat, ya. Maka dia mesti mencapai, kita kata, ihsan. Tapi kalau dia gunakan peluang, contohlah, kalau dia gunakan peluang dia dapat monopoli kontrak tu dia seorang, oh inilah masa aku nak bedai harga tinggi-tinggi, ya tak? Maka dosa kat atas dirinya lah. Bukan saja dosa, dosa ni lebih besar daripada dosa meninggalkan fardu ain. Dosa fardu ain, kalau dia makan dengan cara yang tak betul, cara yang haram, ya, maka dosanya jauh lebih besar daripada meninggalkan solat, sebab dia sudah berkait dengan orang lain. Jadi gitu, jabatan-jabatan lain contohnya, kita kata contoh aja, jabatan kebajikan masyarakat, satulah jabatan tu, dialah yang menjalankan tugas
untuk jabatan kebajikan masyarakat dengan peruntukan yang dah diberi. Tapi kalau dia jadi contoh, jadi ketua pegawainya, duit rakyat, duit orang miskin masuk poketnya, orang miskin tak makan, tak minum, ya tak? Tak sampai, dosanya lebih besar daripada meninggalkan sembahyang. Kalau dia tak sembahyang, dia seorang je berdosa, ya tak? Tapi kalau dia sembahyang, tapi dia makan duit orang miskin-miskin ni, sembahyangnya tu tak membawa makna kepadanya, kerana dia telah melakukan satu dosa yang lebih besar lagi, ya. Sebab dia yang ini pun telah jadi fardu ain kepada dirinya juga. Tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu janganlah kita mengabaikan, ya, mencuaikan fardu kifayah, terutamanya kepada orang-orang yang telah diwajibkan atau telah diberikan jawatan atau tugas tersebut kepada dirinya. Apatah lagi sekiranya dia telah pun mendapat upah habuan daripada tugas-tugas tersebut, maka hendaklah ia melaksanakannya dengan penuh ihsan, kerana Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhatikannya. Tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bidang dakwah, dalam aspek-aspek pendidikan, ya, aspek-aspek pendidikan, banyak fardu kifayah ini. Orang yang dalam bidang pendidikan, contohnya, pengaruh pendidikan tu sangat besar. Nombor satu, buat sukatan, buat kurikulum, ya tak? Kalau kita kata orang yang buat sukatan, buat kurikulum ni, dia dalam ketika mereka berbincang itu fardu kifayah yang sudah diwajibkan kepada kumpulan tersebut, maka mereka mesti melaksanakannya dengan ihsan. Kerana kalau salah dia masukkan elemen-elemen dalam pendidikan tadi, habis semua sistem kita jadi rosak, ya tak? Sistem kita jadi rosak. Maka dia mesti buat dengan penuh tanggungjawab. Kalau contohnya, kalau pendidikan, macam-macam pendidikan lah, kalau dimasukkan elemen sekularisme dalam pendidikan, maka rakyat pun akhirnya jadi faham sekular, kerana dia dah masukkan elemen tu dalam tu. Kalau dia jadi menteri, dia kata tak apa, masukkan, lagilah besar, ya tak? Kesannya kepada generasi-generasi yang akan datang. Tuan-tuan, sangat besar kalau kita nak bincang, ya, mengenai fardu kifayah yang hari ini telah tidak dilaksanakan, yang mana dia itu menyebabkan negara-negara orang Islam, urus tadbir negara Islam jadi rosak, maka dosanya amatlah besar. Yang betul itu daripada Allah Ta'ala jua, yang mana salah itu saya sendiri, saya mohon diberi ampun maaf. Ada keliru kata saya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.